Masa dalam ucapan tu, Yang Berhormat kata, tuan-tuan semua, ini saya nak pesan sikit, saya nak bagi tahu, khususnya Tok Imam. Ni Tok Imam ni. Tu kata Yang Berhormat tu. Lain kali, kalau jadi imam, jangan panjang sangat baca. Jangan panjang sangat baca. Nabi pun, kalau jadi imam, dengar budak menangis, Nabi faham jemaah dia. Nabi ringkaskan solat. Tak ada nak panjang-panjang nak baca. Kan nanti isyak nanti, baca jangan panjang sangat. Baca satu ayat cukup. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi, orang yang paling bagus di kalangan kamu atau sebagus-bagus di kalangan kamu ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dia sama ada dia mengajar Quran ataupun dia belajar Quran. Tu tanda orang paling bagus di kalangan kita. Maknanya hidup dia bergelumang dengan Quran senantiasa. Sama ada dia belajar atau dia mengajar akan Al-Quran itu. Sebab tu kalau kita tak mampu nak jadi orang yang mengajar Quran sekalipun, katakan saya bukannya tok guru, saya bukannya ustaz, saya bukannya ustazah, bukannya belajar sekolah agama, tak apalah. Memadailah tuan-puan semua jadi orang yang belajar Quran. Maka anda akan termasuk dalam kalangan yang Nabi sebut sebagus-bagus di kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi, kalau sama ada dia mengajar Quran atau dia belajar Quran, mau tak mau, orang macam ni kita katakan apa? Dia adalah orang yang sayang pada Al-Quran. Dia sayang pada Al-Quran. Kalau nak ikutkan, orang yang sayang dan cinta pada Quran ni, dia ada tanda-tanda simptom tu tak kena pula, tu penyakit. Tanda-tanda orang tu dia sayangkan Quran ni, dia ada tanda-tanda pada seseorang itu. Kalau benar dia ni orang yang dia sayang pada Al-Quran. Kata para ulama, antara tanda-tanda orang tu dia sayang pada Al-Quran adalah, pertama, dia ni sangat suka mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran dialunkan, dibacakan, dikumandangkan. Dia sangat suka kalau dia dengar ada orang bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia suka nak dengar. Tambahan pula kalau jadi imam, tu imam tu baca panjang sikit pun dia okey, dia on. Dia on saja. Dia tak ada masalah. Dia suka. Pasal apa? Dengan itu dia rasa jiwa dia makin tenang, hati dia lapang, dia rasa seronok, dia rasa jiwa dia sangat terhibur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia sangat-sangat suka. Sebab itu kita mungkin pernah dengar ada orang sampai kadang-kadang dia terlalu terbuai dengan Al-Quran ini sampai tahap dia berdiri lama pun dia tak sedar. Contoh paling senang, paling dekat dengan kita, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua tahu tak, baginda Nabi kita kalau solat berapa lama Nabi boleh baca ataupun Nabi boleh berdiri sepanjang malam, berapa lama? Ini maknanya yang Nabi solat malam Nabi lah, yang Nabi semayang seorang-seorang tu. Tahu tak berapa lama Nabi boleh semayang? Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW kalau solat malam, Nabi pada rakaat yang pertama, kan Nabi beberapa rakaat kan, rakaat pertama sahaja Nabi baca apa? Nabi mampu untuk membaca surah Al-Fatihah macam biasa kita pun baca juga. Tapi selesai surah Al-Fatihah, Nabi akan baca apa? Nabi akan baca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan semua, Al-Baqarah yang dibaca oleh Nabi itu bukan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 1 sampai 6. Tak. Nabi baca Baqarah tu sampai habis. Sampai habis Nabi baca tuan-tuan. Baca sampai habis Al-Baqarah tu. Ya Allah, hebatnya Nabi. Habis Al-Baqarah, ingatkan rukuk, tak lagi. Nabi sambung pula dengan surah Ali Imran. Nabi baca surah Ali Imran pula. Habis Ali Imran, ingatkan rukuk, tak. Nabi baca sampai habis Ali Imran. Nabi sambung pula surah An-Nisa. Ya Allah, An-Nisa pula. An-Nisa tu pula sampai habis. Maka total atau jumlah keseluruhan satu rakaat Nabi kira-kira kurang lebih 662 ayat per rakaat. Ya Allah, patutlah kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW kalau solat malam hatta tatafattara qadamah, Nabi sampai bengkak-bengkak kaki Nabi.
Pasal apa? Terlalu lama berdiri solat malam. Dan ketika ditanyakan apakah yang membuatkan Nabi ni begitu bersemangat sekali, semangat solat malam Nabi, bagaikan orang yang belum tahu lagi dia akan ke syurga atau seberang sana. Kita ni yang belum tentu lagi syurga ke atau nak ke api neraka, na'uzubillah, semayang pun bermalas-malasan kadang-kadang tu. Tengok Nabi kita, Nabi dah memang tentu-tentu dah syurga, tapi Nabi punya cara solat bagaikan orang yang belum tentu ke arah mana di akhirat nanti. Sebab itu bila ditanyakan pada Nabi oleh Aisyah tentang kenapa Nabi begitu bersungguh solat malam, apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah untuk aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Rupanya kesyukuran seorang hamba, kesyukuran seorang orang beriman itu adalah apabila dia zahirkan dalam bentuk kesyahduan dalam solatnya. Dia menzahirkan kesyukuran dia pada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ibadat yang dia lakukan. Macam mana? Iaitu ibadatnya dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keasyikan, dengan penuh rasa jiwanya mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan kita pula? Itu tanda orang sayang Al-Quran. Pertama sekali adalah dia akan suka, dia akan terbuai, dia akan terpesona, malah dia akan jadi orang yang sangat-sangat rindu untuk mendengar alunan, malah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sayangkan Al-Quran, dia suka sangat dengan ayat Al-Quran adalah dia akan suka untuk mendengar apa jua nasihat dan pesanan daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia suka sangat. Maknanya hidup dia dalam kebuntuan, hidup dia dalam permasalahan, hidup dia dalam serba serabut, macam-macam masalah ni, musim wabaknya dengan pendapatannya meniaga tak jalannya, apa adik-beradik masalah, ipar duai macam-macam lagi ni semua isu tak tahu. Tapi tak kala bila dia mendengar nasihat daripada Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dia dengar saja lantunan nasihat tu daripada Allah Ta'ala, wahyu itu sampai ke lubuk hati dia, dan dia muka dia kembali ceria. Dan dia rasa macam hidup dia kembali bermakna dan bersinar-sinar kembali apabila dia mendapat nasihat daripada Quran. Itulah keistimewaannya. Orang yang sayang Quran ni lain macam dia punya kegembiraan. Dia punya terasa hati tu, dia terasa hati sungguh. Terasa hati sungguh. Macam dulu ada kisah, ada seorang penyamun, seorang pencuri. Pencuri tu pula nama dia Musa. Tak apalah, dia mencuri barang. Tengah dia curi barang tu, dia lari, kebetulan masa dia lari tu pula lalu depan masjid. Dia lalu depan masjid. Maklumlah masjid tu pula mic suara Tok Imam tu, pembesar suara tu dengarlah sampai keluar. Masa tu Tok Imam tu baca ayat apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, di tangan kanan kau ada apa tu? Musa, tangan kanan kau ada apa tu? Pencuri yang nama Musa tadi tu berterabur lari dan lempar habis yang dia curi tadi tu. Pasal dia ingat Tok Imam panggil dia. dia lempar. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, tangan kanan kau tu ada apa? Boom, dia lempar. Dia kata Tok Imam marah kat aku. Dah, tu ayat Quran. Tapi sebab ni penyamun Arab. Penyamun Arab boleh penyamun tak Arab, baca ayat apa pun tak feeling, dia tak rasa pun. Tu. Tapi nak bagi tahunya, dia ada rasa tau, dia ada rasa tersentuh hati dia tak kala dialunkan ayat-ayat suci Al-Quran tu. Dulu pernah berlaku di zaman para alim ulama dulu-dulu ni, di tanah Arab lah, orang dulu-dulu ni, ulama-ulama dulu, pernah satu kali tu di sebuah masjid yang mana ketika itu solat maghrib berjamaah diimamkan oleh seorang imam,
Yang dia juga dipahamkan juga seorang yang hafiz, hafal Quran. Dan antara yang hadir menjadi makmum berjemaah pada ketika itu adalah salah seorang daripada yang berhormat. Kawasan situlah pemimpin, tak tahulah menteri ke pemimpin ke yang berhormat kawasan situlah, adun ke parlimen situ ke dia kawasan situlah, kawasan Arab tu. Jadi yang berhormat ni ke menteri tu, dia semayang sama solat maghrib berjemaah. Cuma tu imam tu dia baca, masa dia jadi imam tu baca ayat Quran macam biasalah. Selesai saja solat maghrib tu, yang berhormat tu bagi ucapan. Masa dalam ucapan tu, yang berhormat kata, tuan-tuan semua, ini saya nak pesan sikit, saya nak bagi tahu, khususnya Tok Imam. Ni Tok Imam ni. Tu kata yang berhormat tu. Lain kali, kalau jadi imam, jangan panjang sangat baca. Jangan panjang sangat baca. Nabi pun kalau jadi imam, dengar budak menangis, Nabi faham jemaah dia. Nabi ringkaskan solat. Tak ada nak panjang-panjang nak baca. Kan nanti isyak nanti, baca jangan panjang sangat. Baca satu ayat cukup. Yang berhormat tu kata, baca satu ayat cukup. Tok Imam oi, satu ayat cukup. Tok Imam tu berdengar, okey. Okey. Tak apa lah. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Masa semayang isyak tu, imam yang maghrib tadi, dia mengimamkan solat isyak. Dan pada kali ni, betul-betul dia baca satu ayat. Betul-betul dia baca satu ayat. Tuan-tuan tahu dia baca ayat apa? Lepas Fatihah, macam biasa, lepas baca surah Fatihah, dia baca ayat. Satu ayat je dia baca. Rakaat pertama lah, solat isyak, satu ayat. Dia baca ayat apa? وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Dan mereka berkata lagi, hei Tuhan kami, sungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua kami yang berhormat kami dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Satu ayat. Allahu Akbar, rukuk. Masuk rakaat kedua pula, tu imam tu baca ayat yang berikutnya. Lepas baca Fatihah, dia baca, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Hei Tuhan kami, bagilah azab sengsara 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kau bagilah azab 2 kali ganda, double punya. Bagi kepada kami punya ketua-ketua kami tu, pemimpin kami tu, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Surah Al-Ahzab ayat 67 dan ayat 68. Macam mana? Bila ayat tu dibacakan, selesai sembahyang isyak, yang berhormat ke menteri tu tak tahulah, dia pergi dekat dengan Tok Imam tu. Dia kata, Mam, bagus, satu ayat, okey. Tapi lain kali tak payahlah baca ayat tu lagi, baca ayat lain pula. dia kata, tak payahlah baca ayat tu lagi, baca ayat lain pula. Tapi satu ayat baca ayat lain pula. Jangan baca ayat tu. Jangan baca ayat tu. Seram dengar. Tu baru dia faham kan. Ya Allah, ya Allah. Itulah dia. Tapi kita nak bagi tahunya bahawa memang ada dalam dunia ni orang yang hatinya mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Hati dia mudah sangat tersedar, hati dia mudah sangat insaf bila dinasihatkan dengan ayat Quran. Dan saya pun bukanlah kata tak pernah. Ada je kita pernah jumpa orang yang dia nak minta pandangan nasihat daripada kita. Tapi siap-siap terang-terang dia beritahu dah, Ustaz jangan suruh saya baca Quran, sembahyang sunat taubat, apa hajat, apa suruh saya berdoa, istighfar tengah malam, semua saya tak mau buat. Saya dah buat, semua tak jadi. Allahu Akbar. Sedih kita dengar. Kalau dalam hidup, kalau bukan kerana Al-Quran, kalau bukan kerana panduan daripada hadis-hadis Nabi, apa lagi yang kita nakkan panduan untuk membawa hati pada kesejahteraan dan ketenangan dan kedamaian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga apa yang saya kongsikan ini, moga ia memberikan satu cetusan hati kita untuk berubah lebih baik, hayati,
fahami, dalami dan jiwai ayat-ayat suci Al-Quran ini supaya ia menjadi benar-benar petunjuk hudan linnas, menjadi petunjuk pada sekalian manusia, dan salah seorang daripada manusia yang mendapat petunjuk itu kita semua. Amin ya rabbal alamin.